bersua kembali. Sanggup meninggalkan keluarga dan tanah air sendiri untuk menyertai kumpulan IS lebih membimbangkan kebanyakannya masih di usia muda, mudah dipengaruhi dan dieksploitasi. Kurang didikan agama dikatakan antara penjadi punca berlakunya penghijrahan mereka ini. Namun mungkin ada faktor lain yang menjadi penyebab dan yang pasti ancaman IS ini amat berbahaya kepada sesebuah negara. Jadi seperti yang saya maklumkan tadi, kita ada seorang tetamu dan saya terus nak perkenalkan Profesor Dr. Azmi Hassan, geostrategis dari UTM yang juga sebenarnya bertindak sebagai ahli bersekutu dari Majlis Profesor Negara. Terima kasih Cik Azmi, Profesor Azmi kerana sudi bersama kami. Saya kira perbincangan ini tidak perlu kita mulakan daripada A lagi sebab ramai yang dah faham mengenai IS. Cumanya dua elemen yang saya nak bawakan hari ini, pergerakan semasa IS dan juga dalam aspek kerangka perundangan. Kalau kita nak sentuh Prof, kita tahu insiden penahanan di Sydney, seorang lagi ditahan sebelum berlepas ke Syria dan juga 7 warga Indonesia ditahan menjadikan Malaysia transit sebelum ke Syria. Ini membuktikan walaupun dunia meneropong IS tetapi mereka masih lagi berjalan, masih lagi progres. Ya, ini menunjukkan bahawa propaganda yang dibuat oleh IS begitu dikatakan berkesan sekali sehingga ramai anak muda kita, seperti Syahrir sebut tadi, ramai anak muda kita terpengaruh, sanggup meninggalkan keluarga, meninggalkan isteri, ibu bapa, hanya dikatakan untuk berjihad. Itu yang dikatakan mengapa begitu mudah mereka terpengaruh. Bagi saya mudah saja kerana maklumat yang mereka dapati hanya satu sumber sahaja, iaitu daripada media sosial yang agak berat sebelah. Tapi yang pentingnya adalah saya lihat counter terrorism dari Bukit Aman dikatakan memantau apa yang berlaku dalam dunia alam maya itu. Jadi itu penting sebab kita kena tahu sama ada negara kita menjadi transit atau menjadi tempat sumbernya. Counter terrorism mesti mengetahuinya dan mengambil tindakan dan menahan mereka sebelum mereka melakukan kesalahan tersebut. Okey, kita sentuh satu persatu Prof. Satunya mengenai insiden di Sydney. Sebelum ini juga Perdana Menterinya Tony Abbott ada mengatakan secara terbuka bahawa sistem keselamatan mereka juga ketika ini boleh dikatakan longgar sehingga kan ada senjata boleh tercicir sebegitu. Bukan saja dikatakan sistem keselamatan mereka longgar, perundangan mereka juga longgar. Jadi 3 bulan lepas sebelum berlakunya apa yang berlaku di sini, mereka telah dikatakan menerbitkan satu undang-undang yang baru yang untuk khas menangani militan IS ini. Katakan rakyat mereka yang dikatakan disyaki terlibat tapi belum melakukan kesalahan lagi, katakan nak pergi ke Syria ataupun ke Turki umpamanya, mereka mempunyai kuasa untuk menahan. Jadi sama juga dengan kita, apa yang Perdana Menteri 2 bulan lepas dikatakan disampaikan di Dewan Rakyat tentang kertas putih, sama juga kita perlukan perundangan. Kerana militan IS ni, Syaril, mereka begitu pandai, begitu licik, begitu pintar untuk dikatakan menyelubungi atau menyembunyikan tujuan sasaran mereka. Ini termasuk mencari dana. Itu yang pentingnya, mencari dana dan merekrut menggunakan media sosial. Jadi seperti Australia, Malaysia juga memerlukan apa dikatakan perundangan khas supaya apa yang berlaku di Sydney 2 minggu lepas tidak dikatakan berlaku. Ada kemungkinan boleh berlaku di sini. Sebab itu kena ada perundangan yang boleh mengekang aktiviti tersebut. Saya nak sentuh juga mengenai perundangan, tapi sebelum itu kita tahu yang mengenai 7 rakyat Indonesia transit di Malaysia. Jadi kita membayangkan rakyat kita keluar negara, tetapi boleh berlaku juga rakyat yang nak ke sana transit di sini tetapi boleh menyebarluaskan fahaman di sini. Itu pun satu isu juga. Ya, memang betul. Mereka begitu licik menggunakan berbagai cara. Seperti Syahrir mengatakan seorang telah ditahan, seorang pegawai kerajaan yang dikatakan hendak ke Brunei. Itu Brunei digunakan sebagai transit sebelum pergi ke Turki. Sebab orang itu tahu kerana terus pergi ke Turki, risikan terus dapat. Sama juga digunakan transit. Mereka menggunakan berbagai-bagai cara untuk dikatakan menyembunyikan aktiviti mereka. Prof banyak kali memperkatakan mengenai isu orang muda. Saya terbaca juga antara tulisan Prof dalam propaganda IS, ingat saya Oktober lalu. Secara jelas sebenarnya dikatakan terutamanya kalau dulu mengenai Al-Maunah, JI ataupun KMM, mereka banyak menggunakan usrah bertemu. Tetapi isunya IS ini amat lain. Berbeza. Kalau kita tengok propaganda mereka begitu mengalahkan CNN, mengalahkan RDM kalau nak dikatakan, kerana begitu terpengaruh, begitu bijak, begitu pintar. Mereka dikatakan mempengaruhi anak-anak muda. Masalah anak muda sekarang, Syahrir, adalah sumber maklumat mereka itu sahaja, media sosial. Jadi apa yang mereka baca di media sosial, kalau dikatakan ajaran agama mereka agak tidak sampai ke tahap, mereka akan mudah terpengaruh. Kerana mereka mengatakan ini jihad untuk melawani mereka yang memusuhi Islam. Jadi sukar untuk dikatakan menyekat mereka ini. Kalau kita boleh mengekang mereka daripada melakukan lebih awal, itu cara terbaiknya. Karangan Prof juga mengatakan kalau mereka menggunakan media sosial, kita pun kena gunakan media sosial juga untuk mengatasi ataupun mengawal mereka. Sejauh mana kawalan yang telah pun kita lakukan tak sampai tahap
punya lagi? Ya, saya tak suka bila Syahrir cakap kawalan tu kita tak boleh kawal. Okey. Kita biarkan mereka menggunakan media sosial, tapi bahagian counter terrorism Bukit Aman juga akan menggunakan media sosial pertama untuk menyebarkan maklumat yang betul, menongkah maklumat mereka dan juga menyelidiki apa yang berlaku melalui media sosial. Kalau 7 orang kena tangkap itu, seorang kena tangkap dan 13 2 minggu sebelum ini, semua maklumat itu daripada media sosial. Jadi bila Syahrir mengatakan kita kekang media sosial, jangan kita kekang. Ya, bukan media sosial, kekang aktiviti mereka. Mereka. Okey, minta maaf Syahrir. Jadi kita kena bersama-sama dengan mereka. Kalau mereka gunakan media sosial, kita juga menggunakan media sosial untuk menongkah dikatakan pahaman mereka dan juga untuk menyelidiki apa yang mereka lakukan. Jadi media sosial itu dikatakan penting. Jangan kita kekang penggunaan itu. Tapi bahagian counter terrorism pada ketika ini, adakah sudah mencapai matlamat mereka mengekang aktiviti mereka? Ya, saya pasti ada satu unit khas. Saya pasti E2 ke E1 khas untuk memantau apa yang berlaku dalam media sosial. Jadi ini termasuk Facebook, Twitter. Sebab tu mereka boleh menahan sebelum lagi mereka melakukan dikatakan aktiviti keganasan tersebut. Media sosial juga antara yang dimahukan oleh pihak kerajaan menjadi elemen kepada sistem perundangan yang akan dibentang pada Mac nanti mengenai militan AS. Kertas putihnya telah pun dibentangkan oleh Perdana Menteri. Prof melihat memang masa yang sesuai untuk sama-sama kita adakan undang-undang baru tak kala 3 lagi orang kata akta yang sedia ada untuk mengekang jenayah domestik ini orang kata tak mencapai tahap untuk militan IS. Ya, memang betul. Kalau ikut SOSMA, POKA, khususnya tidak untuk menangani masalah media sosial. Akta MCMC pun tidak cukup menangani isu ini. Jadi kita memerlukan akta baru satunya khas untuk menangani ancaman daripada media sosial. Sebab media sosial ni susah. Sebab mereka bergerak dalam alam maya. Jadi dalam perundangan sedia ada, selalunya kesalahan itu mesti dilakukan dalam negara. Media sosial umpamanya boleh berasal dari tempat lain, bukan daripada Malaysia. Jadi peruntukan yang khas diperlukan. Sebab itu dikatakan dibentang kertas putih. Salah satu modul akta rang undang-undang itu adalah khas untuk menangani ancaman daripada media sosial itu sendiri. Media sosial. Selain daripada elemen media sosial, dalam akta baru yang akan dibentangkan nanti juga, elemen-elemen yang mungkin dari Majlis Profesor Negara, para cendekiawan, cuba cungkil, bangkitkan, apa lagi elemen yang perlu Malaysia ada? Ya, kami ataupun saya sebagai wakil MPN hanya boleh mengagak. Sebab kami tak boleh membaca kertas putih itu. Tapi selain daripada media sosial, salah satunya adalah kita ikut apa yang Australia lakukan, iaitu jikalau seseorang itu disyaki, walaupun nak pergi ke Brunei sekalipun, walaupun nak pergi ke negara lain, kita boleh menahan mereka. Walaupun mereka bukan pergi ke Turki ataupun Syria ataupun Iraq. Jadi itu salah satu dikatakan perundangan kekangan yang perlu diadakan. Walaupun mereka tidak melakukan keganasan dalam negara, tapi dengan melakukan keganasan di luar negara, kita mempunyai peruntukan untuk menahan. Jadi saya harapkan peruntukan itu ada dalam peruntukan rang undang-undang anti keganasan. Okey, selain itu ada lagi yang cuba dibangkitkan idea daripada MPN? Selain daripada itu adalah dikatakan untuk menangani unsur-unsur subversif yang dikatakan tersirat. Mereka mengatakan untuk berjihad. Tapi untuk berjihad itu dikatakan konsep berjihad itu lain. Itu kami takrifkan sebagai subversif, tapi bukan secara langsung, bukan secara terus-menerus, secara tersirat. Jadi itu dikatakan sebagai salah satu peruntukan kekangan. Tapi apa yang penting yang kami mahukan adalah kekangan itu mesti ada. Sebab nak dibuktikan dalam mahkamah memang sukar. Kalau saya ingat Syahril dulu sebutkan supaya ISA dikembalikan, lebih kurang itulah. Mungkin orang lain sebut, tapi lebih kurang itulah. Undang-undang itu diperlukan untuk kekangan. Kita tak mahu bila perkara itu dah terjadi baru nak buat. Itu yang penting. Jadi ketiga-tiga elemen, saya katakan bayanganlah daripada pihak MPN sendiri mengenai apa antara yang akan diperuntukkan dalam akta baru nanti. Ketiga-tiga elemen ini pada ketika ini dalam akta sedia ada, kita tak mampu untuk melaksanakannya sebenarnya. Tidak mencukupi. Umpamanya saya masih ingat lagi seorang penganas telah ditahan di Malaysia melalui SOSMA, tapi hakim itu dikatakan membebaskan kerana alasannya keganasan itu tidak berlaku dalam negara. Jadi itu kekangan apa yang ada dalam POKA ataupun SOSMA. Jadi harapannya adalah peruntukan rang undang-undang anti keganasan itu mesti ada banyak elemen-elemen pencegahan, elemen-elemen untuk mengekang daripada apa yang berlaku. Dan kita lihat apa yang berlaku di sini itu adalah dikatakan iktibar yang paling begitu cerah sekali, paling terang sekali, yang patut kita digunakan di mana
kekangan itu diperlukan sebelum malapetaka berlaku. Kita tidak mahu sampai jadi ke tahap sini baru kita nak ni. Satu lagi Prof, mungkin soalan terakhir saya, kita tahu ya tatkala apa yang nak dilaksanakan oleh pihak pemerintah mungkin ada saja suara-suara di pihak yang satu lagi. Tetapi dalam hal ini mendengar semua yang fakta yang mungkin dinyatakan oleh pihak cendekiawan, pihak Majlis Profesor sendiri, orang kata tidak perlu untuk kita sangkal undang-undang ini demi kepentingan negara, tetapi ada yang menyangkal. Bagi Prof? Sebabnya Syariah yang menyangkal tu Syaril mungkin ada daripada ahli parlimen. Mereka dah baca kertas putih itu. Tapi dalam pemikiran mereka, dalam benak fikiran mereka, berfikir pasal politik mereka untuk mendapatkan manfaat politik, mereka mempolitikkan isu ini. Tapi bagi seseorang ahli parlimen tu, jika membaca betul-betul kertas putih, mereka akan akur. Ancaman itu perlu ditangani secara bersama. Dan pentingnya Perdana Menteri telah membentangkannya di Dewan Rakyat. Jadi sepatutnya ahli parlimen buat kerja rumah dulu sebelum bulan Mac akan datang. Dewan Rakyat akan bersidang. Saya mahu mendengar ataupun MPN mahu mendengar bahawa perbahasan itu bukan perbahasan retorik. Kami mahu mendengar perbahasan kerja rumah yang telah dibuat. Itu penting. 4 bulan lama masanya. Tapi Prof membayangkan akan ada jugalah perbahasan perdebatan sebegitu di Parlimen. Tetapi yang penting idea-idea perlu realistik. Betul. Perbahasan bukan menjerumus untuk dikatakan untuk mendapatkan agenda meraih keuntungan politik. Tapi untuk memperbaiki rang undang-undang tersebut. Itu pentingnya Syaril. Baik, Prof, terima kasih banyak-banyak sudah bersama kami. Masa yang singkat, tetapi saya kira perbincangan ini bukan terhenti di sini, akan sentiasa elemennya dibawa dari semasa ke semasa mengikut persekitaran mengenai isu IS. Terima kasih Prof. Sesama Syaril. Okey.